Okey, pembelajaran berasaskan inquiry merupakan satu proses pembelajaran mencari, menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya cuba untuk mengutarakan ya approaching pembelajaran berasaskan inquiry kerana rata-rata daripada sasaran webinar kita pada pagi ini merupakan guru-guru yang berlatar belakangkan STEM, iaitu guru-guru sains, matematik, reka bentuk teknologi dan juga penyelaras STEM itu sendiri. Dan bila kita lihat definisi pembelajaran berasaskan inquiry ini, ya, pertama dia perlu menyiasat masalah. Kedua, dia perlu membina hipotesis. Ya, ketiga, mesti mereka bentuk eksperimen, menyediakan prosedur ataupun langkah kerja, seterusnya mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita masuk kepada framework ya, pembelajaran berasaskan inquiry agar kita lebih faham lagi bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan inquiry lebih-lebih lagi dalam keadaan kita melaksanakan PDPR di kala pandemik ini. Mungkin kita semua rakan guru, kita semua memang sudah pakar dalam melaksanakan PBL ya, iaitu salah satu approaching di dalam PDP STEM ini. Jadi hari ini apa kata kita lihat pula bagaimana kita boleh mengimplementasi approaching pembelajaran berasas inquiry dalam PDPR ini. Sekali-sekala kita tukar-tukar selera, ya. Balik-balik kita makan nasi, apa kata hari ini kita makan nasi biryani pula, ya, ataupun mie goreng. Ya, sambil-sambil itu kita lihat slide di hadapan. Okey, pembelajaran berasaskan inquiry terdiri daripada 5 step utama, ya, dimulai dengan pelibatan, kedua penerokaan, ya, ketiga penerangan, keempat pengembangan dan yang kelima ialah penilaian. Jadi kita cuba petakan ya, kita cuba petakan 5 langkah pembelajaran berasaskan inquiry ini berdasarkan isi kandungan mata pelajaran kita. Sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk stage nombor 1, pelibatan ya. Murid menonton satu sedutan, sebagai contoh kita berikan murid satu video ya untuk melihat bagaimana satu biji benih itu ditanam dan akhirnya biji benih itu akan membesar, berkembang menjadi satu tumbuhan berbunga yang cantik yang menjadi perhiasan di rumah ataupun menghiasi halaman sekolah kita. Jadi selepas kita memberikan video berkaitan dengan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan itu, ya, murid akan mengemukakan soalan berkaitan dengan video yang ditonton, yang diberikan oleh guru itu. Ya, mereka akan mula mengemukakan soalan sebab anak-anak kita ini memang tahap sikap ingin tahu mereka itu adalah sangat tinggi. Jadi dengan kita memberikan stimulus ya, rangsangan-rangsangan melalui video pembelajaran ini, sebenarnya kita juga merangsang sikap ingin tahu murid itu. Ya, untuk bertanya, kenapa nih biji benih mula-mula kecil dalam tanah? Lepas tu dia akan bercambah dan akhirnya bila disiram, dijaga, dibaja dengan baik, dia akan membesar menjadi satu pohon bunga yang cantik. Jadi murid akan mula menghubung-kaitkan pengetahuan sedia ada mereka dengan video yang ditonton. Jadi itu adalah stage pelibatan. Bagaimana kita libatkan murid untuk menonton video agar sikap ingin tahu mereka untuk mengetahui itu lebih tinggi. Okey, kita move untuk next stage, iaitu penerokaan. Apa yang diterokakan? Jadi murid secara berkumpulan mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang proses pertumbuhan bunga tadi. Ya, sebelumnya di dalam stage 1 guru mata pelajaran menyediakan satu video saja, tapi di dalam stage 2 mereka mula meneroka. Okey, mereka mula mencari sumber-sumber untuk menguatkan lagi tahap kefahaman mereka berkaitan dengan proses pembesaran pokok bunga itu. Jadi sumber itu mungkin mereka boleh perolehi daripada mana-mana sumber yang
yang relevan, ya, yang relevan. Sebagai contoh, mereka tengok di dalam Google, tengok dalam YouTube, baca buku, dan sebagainya. Jadi perbincangan hasil daripada maklumat yang diperoleh itu dikumpul dan akhirnya mereka meneroka isi kandungan pelajaran dan berbincang sesama ahli kumpulan. Okey, seterusnya selepas perbincangan itu, what next? Kita masuk ke stage yang ketiga, iaitu penerangan. Okey, dalam stage penerangan, murid membuat pembentangan dan rakan-rakan lain mengemukakan soalan melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh guru mata pelajaran itu. Jadi di sinilah fungsi guru itu sebagai facilitator, merancang sebaik mungkin pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan inquiry ini. Okey, selepas mendapat ataupun mengumpul maklumat berkaitan dengan proses pertumbuhan bunga, akhirnya mereka menerangkan melalui pembentangan. Jadi actually semasa membentang ini terdapat pelbagai kemahiran yang kita dapat berikan, yang kita dapat polish daripada anak murid kita. Kemahiran mereka berkomunikasi, ya, kemahiran mereka berkolaboratif sesama ahli kumpulan, kemahiran mereka menggunakan digital tools untuk membina slide, ya, dan sebagainya. Okay, how about stage 4 pula, pengembangan. Okay, apa yang berkembang di sini? Apa yang kita expect untuk berkembang di sini? Okay, murid menghubungkan cara-cara bagaimana proses proses pertumbuhan bunga itu dengan topik yang telah mereka pelajari, dengan silibus. Jadi mereka telah mengembangkan apa yang perlu semasa proses pertumbuhan bunga ini. Mereka perlukan air, mereka perlukan karbon dioksida, mereka perlukan klorofil sebagai contoh, kan. Mereka perlukan baja dan sebagainya. Jadi mereka telah mengembangkan konten yang ada di dalam topik yang sedia ada ataupun di dalam sukatan yang sedia ada. Mungkin baja itu boleh menjadi penggalak lagi dan sebagainya. Okey, dan seterusnya kita masuk ke stage yang kelima, iaitu penilaian. Ya, murid merumus kepentingan, murid mula merumus apa yang telah mereka bentangkan sebentar tadi, dan dengan harapan apa yang mereka merumus itu akan menggambarkan objektif pembelajaran yang telah dirancang oleh guru itu telah pun tercapai. Jadi murid membuat refleksi terhadap proses dan tugasan mereka. Jadi itu adalah serba sedikit, ya, bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan inquiry. Terdapat 5 stages, ya, dimulai dengan pelibatan, diikuti oleh penerokaan, penerangan, pengembangan dan penilaian. Jadi rakan-rakan guru sekalian, tidak perlu gusar, tidak perlu khawatir, sebab sekali lagi Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, di bawah Pusat STEM Negara telah memperkenalkan kita kepada satu pembelajaran yang dikenali sebagai Inquiry Based Science Education, iaitu IBSE. Ya, IBSE ini merupakan pembelajaran berasaskan inquiry, cuma dia English, kan. Sebenarnya Melayunya ialah pembelajaran berasaskan inquiry. Dan di bawah IBSE ini, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberikan satu contoh teknik. Ya, satu contoh teknik bagaimana 5 stages tadi dapat diaplikasikan ke dalam teknik pembelajaran murid. Jadi teknik itu dikenali sebagai My Science Notebook. Ya, jadi saya sangat yakin bahawa guru-guru telah membimbing murid-murid masing-masing bagaimana untuk membuat nota. Ya, jadi apa beza nota yang dahulu dengan nota yang diperkenalkan oleh Pusat STEM Negara ini, iaitu My Science Notebook. Jadi My Science Notebook ini sebenarnya dia ada format. Ya, tidak seperti nota-nota yang kita bimbing kepada anak murid kita sebelum ini, di mana kita membimbing mereka agar mengenal pasti key point ataupun topik-topik penting untuk disalin ke dalam buku nota tersebut. Tetapi in My Science Notebook, terdapat 4 format yang perlu kita patuhi. Yang pertama ialah soalan.
semua pembelajaran, semua approaching di dalam PDP STEM ini dia akan bermula dengan soalan. Tidak kiralah dia inquiry kah, dia project kah, dia masalah kah, dia punya first format dia mesti bermula dengan soalan. Ya, kita mencabar anak-anak murid kita dengan satu soalan, dan soalan ini pelbagai persoalan murid mengenai topik yang diajar. Jadi soalan itu perlulah soalan berdasarkan topik yang diajar oleh guru mata pelajaran pada PDP semasa. Okey, seterusnya selepas soalan diberikan kepada anak murid kita, okey, of course mereka perlu menjawab soalan ini, dan format yang kedua, langkah yang kedua yang perlu dibuat oleh murid ialah membuat hipotesis. Ya, membuat hipotesis. Hipotesis ni dia merupakan ramalan murid mengenai topik yang bakal dipelajari, sama ada betul atau salah. Jadi bila kita lihat langkah yang kedua, hipotesis, ini merupakan satu kemahiran proses sains. Ya, kita mata pelajaran sains matematik ini kita memang tidak lari daripada kemahiran proses sains, kemahiran proses matematik yang perlu dimasukkan ke dalam konten kita. Jadi di sini kita nampak My Science Notebook pun bukan saja dia memberikan soalan kepada murid untuk dijawab, tetapi dia juga merupakan satu teknik ya untuk mengukuhkan lagi kemahiran proses sains dalam kalangan murid-murid kita di kelas. Okey, selepas hipotesis telah dibina oleh anak murid kita ya untuk mengetahui adakah hipotesis itu betul ataupun salah, dan of course hipotesis ini akan dijawab di akhir PDP nanti kan. Kita masuk ke step yang ketiga iaitu pengumpulan data. Okey, murid ringkaskan apa yang dipelajari dalam topik tersebut melalui penulisan nota, peta minda, peta iting, lakaran gambar, gambar raja, jadual, equation, ya, ayat-ayat dan banyak lagi. Jadi banyak cara sebenarnya kita di dalam sains dan matematik ini the way kita untuk mengumpul ataupun collect data. Jadi terpulanglah kepada kemahiran di atas bimbingan guru mata pelajaran bagaimana murid-murid itu mengumpul data berdasarkan pembelajaran semasa. Okey, di dalam pengumpulan data juga kemahiran saintis diterapkan kepada anak-anak murid kita. Ya, ahli sains ni dia memang suka menulis data kan, dia suka cari data, buat eksperimen. Bila sudah buat eksperimen, ada finding, ada result, ada keputusan. Keputusan itu semua dalam bentuk data. Lepas tu data tu dianalisis, dan sebenarnya sifat-sifat saintis itulah yang perlu kita berikan, ya, yang perlu kita terapkan ke dalam diri individu murid kita. Dan di end of the day, bila menjadi negara maju, anak-anak murid kita boleh survive. Dan salah satu profession yang banyak pada ketika itu ialah ahli saintis. Okey, dan yang keempat, kesimpulan dan rumusan. Rumusan menyeluruh mengikut kefahaman murid. Jadi di peringkat kesimpulan atau rumusan ni, guru mata pelajaran boleh mengambil kesempatan, ya, ruang dan peluang untuk membuat pentaksiran penguasaan murid berdasarkan topik yang diajar pada ketika itu. Jadi at the same time PBD pun jalan, ya, pembelajaran pun jalan, pendidikan STEM membantu kita dalam segenap ini. Jadi itulah sedikit sharing daripada saya bagaimana teknik My Science Notebook itu dapat membantu pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry, ya, murid-murid kita terutamanya dalam tempoh PDPR ini. Dan saya juga suka untuk berkongsi, ya, dengan rakan-rakan guru semua. Kami di Kuala Penyu pun cuba untuk mengaplikasikan teknik My Science Notebook ini sejak diperkenalkan oleh Pusat STEM Negara KPM, ya, dan kami diselaraskan oleh Dr. Asran, ya, KPPK Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran JPN pada ketika itu. Pada 2 bulan yang lalu, ya, kami telah diberikan pendedahan, guru-guru sains berikan pendedahan, dan kita jadikan ini sebagai satu kekuatan, ya, di peringkat daerah masing-masing bagaimana menggunakan peluang-peluang yang diberikan oleh JPN, ya, oleh KPM,
untuk meningkatkan lagi tahap penguasaan murid kita di lokasi masing-masing.